Assalamualaikum semua. Okey, pagi ni cikgu akan ajar awak tentang ayat tunggal. Okey, mari kita tengok sama-sama apa itu ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Okey, lepas ni cikgu akan terangkan apa itu subjek dan apa itu predikat. Seterusnya, ayat tunggal ialah ayat yang tidak mengandungi kata hubung. Maksudnya ayat tunggal ni dia ayat yang tak ada langsung kata hubung dalam dia. Apa itu kata hubung? Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, contoh kata hubung ni ialah seperti dan, kerana, sambil, lalu, tetapi. Okey, untuk ayat tunggal ni dia tidak ada langsung semua kata hubung yang cikgu bagi ni. Dia tak ada dan, dia tak ada kerana, dia tak ada sambil, dia tak ada lalu, dia tak ada pun tetapi. Okey, contoh ayat tunggal. Nabila bersenam di taman. Okey, kenapa cikgu warnakan warna merah dan warna kuning? Cikgu nak terangkan, okey, yang warna merah tu itu dipanggil subjek, Nabila. Okey, dalam ayat tunggal dia mesti ada cuma satu subjek saja. Subjek ni dia terdiri daripada nama orang, nama haiwan, nama bangunan, nama objek. Okey. Dan predikat tu adalah apa yang subjek tu buat. Maksudnya predikat kepada ayat yang cikgu bagi ni ialah bersenam di taman. Dia mesti ada satu saja predikat iaitu bersenam di taman. Okey, contoh yang cikgu bagi yang kedua ialah matahari bersinar terang. Okey, subjek di sini ialah matahari, dia ada satu saja. Dan predikat di sini ialah bersinar terang. Matahari bersinar terang. Nabila ke dapur. Nabila ialah subjek, predikat ialah ke dapur. Nabila membantu ibunya memasak. Nabila ialah satu subjek, membantu ibunya memasak ialah satu predikat. Abang Nabila membawa barang-barang ke dapur. Abang Nabila ialah satu subjek, membawa barang-barang ke dapur ialah satu predikat. Ikan berenang di dalam kolam. Ikan ialah satu subjek, berenang di dalam kolam ialah predikat. Okey, kalau awak tengok semua contoh ayat yang cikgu dah bagi ni, okey, semua ni tak ada pun langsung kata hubung seperti dan, tak ada pun. Dalam ayat ni semua tak ada dan, tak ada lalu, tak ada sambil. Inilah semua dipanggil sebagai ayat tunggal. Okey, baiklah seterusnya. Jom kita tengok sama-sama yang mana satu ayat tunggal. Okey, berdasarkan penerangan cikgu sebentar tadi, okey, kita tengok yang mana satu ayat tunggal. Okey, soalan yang pertama. Ayat yang pertama ialah ibu mengirim surat. Ibu mengirim surat. Okey, adakah ini ayat tunggal ataupun bukan? Ya, ini ialah ayat tunggal. Okey, kenapa ia adalah ayat tunggal? Okey, ini ialah ayat tunggal kerana ia ada satu subjek saja iaitu ibu dan dia ada satu predikat yang menyokong subjek tu iaitu mengirim surat. Ibu mengirim surat. Dia tak ada pun kata hubung dalam ayat pertama ni. Okey, kita tengok ayat yang kedua. Kakak makan nasi dan ayam. Adakah ini ayat tunggal atau tidak? Okey, ini bukan ayat tunggal. Okey, kenapa ia bukan ayat tunggal? Kerana kakak makan nasi dan ayam. Dan adalah kata hubung yang macam cikgu dah terangkan tadi. Nabila menangis kerana terjatuh. Ini juga bukan ayat tunggal
Kenapa? Kerana ayat ni dia ada perkataan kerana. Apa itu kerana? Kerana ialah kata hubung. Okey, ayat yang keempat. Gelas itu terjatuh lalu pecah. Adakah ini ayat tunggal atau bukan? Ya, ini bukan ayat tunggal. Kenapa? Kerana ayat ni dia ada perkataan lalu. Perkataan lalu ialah kata hubung. Kuda itu kepunyaan ayah Nabila. Ini ialah ayat tunggal. Kenapa ia ayat tunggal? Kerana kuda kepunyaan ayah Nabila tak ada langsung pun kata hubung dalam ayat ni. Abang Nabila mendengar radio sambil membaca buku. Adakah ayat ini ayat tunggal atau bukan? Ini bukan ayat tunggal. Okey, kenapa ia bukan ayat tunggal? Kerana ayat ni dia ada perkataan sambil. Sambil merujuk kepada kata hubung yang macam cikgu dah terang awal-awal tadi. Seterusnya, Nabila sayang semua ahli keluarganya. Adakah ini ayat tunggal atau bukan? Ya, ini ialah ayat tunggal. Kenapa? Kerana ayat ni dia tak ada langsung kata hubung dekat situ. Dia tak ada dan, dia tak ada kerana, dia tak ada lalu. Okey, sekian saja kelas cikgu untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk kelas akan datang. Assalamualaikum. Bye.